wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan. Ini adalah kali kedua saya buat vlog di mana sebelum ini saya bercerita bagaimana kehidupan seorang bipolar patient, seorang pesakit yang menghidapi bipolar. Okey, apa yang hari ini saya cuba sampaikan, seperti yang saya janjikan sebelum ini, yang tidak sempat saya sampaikan sebelum ini sebab saya ketika itu sangat mengantuk kerana ubat yang dimakan. Tapi hari ini ubat yang dimakan itu lewat sedikit pada pukul 9 lebih. Jadi efek dia lambat. Efek ubat ni mengambil masa 2 jam dan sebagainya, macam itulah. Jadi efek dia lambat. Jadi kerana saya balik ke Sungai Petani Kedah untuk menguruskan hal pusaka ibu saya. Maaf bila setiap kali saya terfikir pasal ketiadaan ibu saya itu yang memang sangat menikam kalbu lah. Okey, pertama sekali kita kena faham mental illness ni adalah satu sakit yang kita perlu anggap ianya sebagai satu sakit yang sama teruknya, sama cara ubatannya, dan sama dari segi simptom dan sebagainya seperti sakit fizikal. Contohnya sakit kanser, sakit hepatitis, di mana liver, di mana hati bengkak, sakit jantung dan sebagainya. Kita jangan anggap sakit mental ini remeh kerana mereka tidak menunjukkan simptom-simptom yang mereka ada itu. Boleh nampak seperti seorang yang sakit jantung mungkin berjalan atau menaiki tangga dengan cepat penatnya, atau penyakit kanser yang mana badannya sudah kurus, ataupun kehilangan rambut dan sebagainya kerana kemoterapi dan radioterapi dan sebagainya. Sama juga sakit mental. Mereka perlu menerima rawatan kerana mereka sakitnya itu adalah di dalam kepala ini. Bahagi kimia di dalam kepala ini sudah tidak stabil lagi. Sudah tidak stabil, huru-hara dan sebagainya. Dan kita tahu otak inilah yang memberi yang memberi signal-signal kepada bahagian-bahagian lain di otak, pada bahagian-bahagian lain di badan untuk berfungsi. Seperti dia memberi memberi signal kepada jantung untuk berdegup, memberi signal kepada paru-paru untuk berkembang dan mengepis, memberi signal kepada tangan untuk bergerak dan sebagainya. Jadi di sini itu juga penting. Kesihatan mental itu penting. Okey, jadi apa yang saya nak cuba sampaikan malam ini adalah dari segi beberapa pesakit mental yang common. Yang pertama yang selalu kita lihat adalah depresi atau depression, kemurungan. Kemurungan adalah salah satu orang kata pesakit mental yang common. Dia boleh jadi antara banyak sebab, dan antara simptom-simptomnya adalah dia akan kehilangan minat untuk melakukan sesuatu perkara yang dia minat, atau dalam bahasa lainnya kita panggil dalam bahasa medicalnya anhedonia. Dia kehilangan untuk makan, dia kehilangan mood dia kehilangan keinginan untuk tidur, dia kekurangan tidur ataupun kelebihan tidur,
dia ada kelebihan, dia akan kurang makan dan sebagainya. Niat untuk bunuh diri itu tinggi, ya. Niat untuk bunuh diri itu tinggi, dan juga also niat untuk mencederakan diri sendiri itu tinggi. Apa yang penting di sini adalah kita mesti ingat, bunuh diri itu bukan pilihan baginya pada awal. Ianya kerana dia berasa begitu tidak berguna. Dia akan selalu ada sifat tidak rasa berguna. Dia akan rasa terlalu overwhelming. Dia terasa macam benda terlalu melampau di sekelilingnya. Dia tidak boleh handle lagi. Okay. Dan seterusnya, ini secara kita cakap, saya cerita secara simple lah. Dan selepas ini kita akan cerita pula dengan lebih detail setiap pesakit tu dari segi episod yang akan datang. Daripada segi yang pertamanya, saya akan bercakap pasal kemurungan dan cakap pasal bipolar. Yang keduanya pasal bipolar. Okay, bipolar ni adalah sakit di mana bi bermaksud dua, polar itu bermaksud kutub. Jadi mana di sini adalah bila bipolar bermaksudnya dia mempunyai kutub atas dan kutub bawah, kutub positif dan kutub negatif. So bila moodnya tidak menentu, dia akan ke atas. Di sini bila dia akan menghadapi sifat-sifat ingin impulsif, membeli belah tidak menentu, kewangan tidak terjaga dan sebagainya, kerana sifat-sifat yang tidak mengambil kira risiko kewangan, risiko kesihatan, risiko keluarga dan sebagainya. Dan bila dia jatuh ke depresi, itu adalah polar negatif. Ya, bipolar negatif itu di situlah datangnya seperti simptom yang sama seperti dengan kemurungan. Ya. Yang ketiganya biasa kita dengar adalah skizofrenia atau schizoaffective disorder. Di sini saya tiada pengalaman. Saya tiada pengalaman untuk menerangkan pasal schizoaffective disorder, tetapi daripada segi bacaan lah. Jadi schizoaffective disorder ni selalunya dia akan didatangi juga dengan psikosis. Psikosis ni di mana dia otaknya bermain-main dengannya. Mana kata dia boleh nampak mungkin ada makhluk lain di hadapannya. Dia ada beberapa suara-suara yang bercakap di tepinya. Di sini yang mana datang, saya tidak mahu melabelkan mereka ini sebagai bahaya ataupun sebagainya, tapi saya bagi contoh lah. Bila bercakap, terdengar suara di tepi telinga, dan jika suara itu adalah suara yang tidak baik, yang berbisik kepadanya untuk mencederakan orang, untuk membunuh orang, di situ adalah bahayanya skizofrenia ini. Tapi tidak semua, ya. Bila kita melabelkan seseorang itu bahaya, kita mesti menilai seseorang itu dengan sebaik-baik mungkin. Seperti seseorang itu mencederakan diri sendiri, seperti episod yang sebelum ini saya bercerita, di mana saya mencederakan diri sendiri. Saya tidak bahaya. Saya cuma mengekspresi, mengeluarkan rasa-rasa negatif dari kepala otak saya ke tangan-tangan saya. Dan sakit itu, usually sakit yang ada di tangan ini, tahan selama 3 hari. Dan dalam masa 3 hari itu, saya akan cuba untuk tidak melakukan, untuk mencederakan diri sendiri. Walaupun ianya adalah habit yang tidak sihat, tetapi selama ini dia dapat mencegah daripada saya melakukan
cubaan membunuh diri dan sebagainya. Seperti saya maklumkan seperti episod sebelum ini, saya tidak akan menyentuh dari segi rohaniah seseorang itu, diri saya sendiri dan siapa sahaja pesakit mental di Malaysia ini. Kerana urusan itu adalah antara dia dan Allah, dan juga antara dia dan Tuhannya yang untuk beragama bukan Islam. Ya. Yang itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga kita jumpa lagi di episod yang akan datang, supaya saya boleh memberi lagi pendidikan kesihatan mental. Walaupun saya tidak mempunyai bidang yang, saya tidak mempunyai apa orang kata, degree di dalam benda ini, dalam masters in psychiatry dan sebagainya, tapi saya bercakap dari segi pengalaman diri sendiri. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.